باب بسم الله النافع والمستقيم وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أنا من العفو بأوامرك ونعم الملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات وافتح لنا أبواب رحمتك رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسلم لا نفعنا في الدارين dan yaitu 4 perkara tiada yang lainnya maka yaitu perhijaan ta'abbudiyun artinya dihengganya atas 4 perkara perhijaan mengikut syarak. Tiada dapat dikira-kira maknanya atas kata setengah ulama. Dan iaitu sebab-sebab yang kesudahan dengan dia tuhur. Dan iaitu sebab-sebab asbab-asbab yang kesudahan dengan dia tuhur. Yang kita maklum katanya sebab jadi batal wuduk. 4 perkara. Ada 4 ni saja. 4 perkara tiada yang lainnya lain pada 4. Maknanya 4 ni saja tidak ada dah yang lain. Ada 4 ni saja. Maka mana dia 4 tu lagi akan datang dia cerita. Pertama keluar yang lain daripada mandi. Maka di sini dia kata 4 perkara tidak ada lain daripada 4. Maknanya tersimpan pada 4 tu saja. Maka iaitu 4 perkara tu perhijaan ta'abbudi. 4 perkara san itu jadi sebab-sebab yang membatalkan wuduk itu ada 4 perkara. Itu kena perhijaan ta'abbudi, mana perkara ta'abbudi. Maka dia tafsir ia hurai balik. Jadi maknanya 4 perkara tu ialah 4 perkara benda yang ta'abbudi. Perkara yang ta'abbudi dia katanya yakni dihenggakan. Disakatkan, dihengganya sebab asbab yang kesudahan dengan dia tahur. Dihengga disakat atas 4 perkara. Dihenggai akan dia akan sebab-sebab tadi di atas 4 perkara tu perhijaan mengikut syarak. Ialah semata-mata mengikut apa yang dikata oleh syarak. Tiada dapat dikira-kira maknanya. Tak dapat kita boleh faham, kita boleh reti akan maknanya. Tak boleh kita nak kira makna dia, sebab dia, ilat dia, dikarenakan makna tu ilat. Tiada dapat dikira-kira maknanya, yakni ilatnya, sebabnya. Pasal apa 4 perkara? Kenapa tak boleh lebih, kenapa tak lebih daripada 4? Sebab sebab apa itu. Jadi maknanya sebab-sebab yang membatal wuduk, maksudnya nak cerita begini, sebab-sebab yang membatalkan wuduk itu ada 4 perkara saja. Maka tersimpan perkara yang membatalkan wuduk itu tersimpan pada 4 perkara itu ialah perhijaan perkara yang ditentu oleh syarak. Perkara yang ditentu oleh syarak semata-mata menentu oleh syarak. Kalau kita nak fikir dengan akal tu tak boleh. Kalau kita fikir dengan akal tu banyak lagi. Contohnya kalau menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan manusia. Kalau kemaluan binatang itu tidak batal wuduk. Kalau kita kira dengan akal kitanya, mesti kena batal wuduk juga. Mesti kena batal wuduk juga.
Kalau menyentuhkan kulit lelaki perempuan membatalkan wuduk. Tetapi kenapa kalau menyentuhkan rambut, kuku, gigi tidak membatalkan wuduk? Jadi maknanya kalau menyentuh rambut perempuan yang ajnabi tidak batal wuduk. Kenapa tak batal? Padahal rambut itu satu juzuk daripada badan juga. Badan orang perempuan juga. Tapi kenapa tak batal? Jadi benda ini benda yang tak boleh kita fikir. Cari ilat dia, cari sebab dia tak boleh. Sebab tu dia panggil benda ta'abudi. Jadi kita nak cari makna dia, cari ilat dia tu tak boleh. Seperti satu yang zahir yang jelasnya pada masalah sapu khuf. Apabila seorang tu dia sapu khuf, dia sapu sebelah atas daripada khuf. Tapi kalau kita kira dengan akal kitanya, terlebih sepatutnya sapu sebelah bawah. Sebab sebelah bawah tu yang kita berjalan dengan dia, yang kita pijak di atas tanah, di atas lantainya. Yang sepatut kita sapuhnya, kalau sapuh biasanya sapuh tu untuk nak menyuci. Dia sapuh khuf ganti daripada basuh kaki. Ganti daripada basuh kaki sepatutnya kena sapuh seluruh lah. Tidak pun sapu sebelah bawah lah. Sebab sebelah bawah tu, sebelah tapak tu lah yang kita sentuh dengan lantai, dengan tanah, dengan apa. Tempat yang nak jadi kotornya sebelah tapak. Tetapi sebelah tapak, sebelah bawah tu bagi khuf tu tidak disuruh sapu. Hanya sapu sebelah atas. Sapu sikit saja pun dah memadai. Tu kalau kita nak kira dengan logik, dengan akal tu tak boleh fikir lah. Itu sebab tu dikatakan benda ta'abudi, panggil kerjaan ta'abudi. Syarak kata begitu, begitulah. Kita nak fikir dengan akal kita tak boleh. Nak cari kenapa batal kalau lelaki perempuan. Kenapa, sebab apa, makna dia, apa ilat dia, kita tak boleh nak fikir, tak boleh nak kira dengan akal kita. Hanya syarak kata begitu, begitulah. Syarak kata begitu, begitulah. Itu mana perkara ta'abudi, kita ibadat kepada Allah. Allah kata begitu, begitu. Itu jadi maknanya sebab-sebab yang membatalkan wuduk itu tersimpan pada 4 perkara kena atas pekerjaan ta'abudi. Jadi maknanya kita nak kira dengan akal, nak fikir cari ilat dianya tak boleh. Tapi ini atas kata setengah ulama. Maknanya atas kata setengah ulama, maknanya tersimpan, dihinggai akan sebab-sebab yang membatalkan wuduk pada 4 perkara itu adalah kerjaan ta'abudi. Itu mengikut pendapat bagi setengah ulama. Dan kata setengah yang lainnya, kebanyakannya dapat dikira akan maknanya, akan ilatnya. Kata setengah yang lain, kata setengah ulama yang lain pula, kebanyakannya, bukan kesemua. Kebanyakannya maknanya bukan kesemua. Kebanyakan asbab tadi dapat dikirakan maknanya. Boleh kita reti, boleh kita fikir akan ilatnya, sebabnya. Pasal apa buat begini batal wuduk, pasal apa buat begini batal wuduk. Maka boleh kita nak kira makna. Maknanya bukan benda yang ta'abudi. Benda yang kita boleh cari maknanya, cari ilat dianya. Tengok macam mana dia kata. Iaitu sebab membinasakan wuduk, lazat, sedap, ambil sedap. Pada bersentuh dengan perempuan. Tu sebab apa boleh katanya kalau bersentuh dengan perempuan ajnabi, sebab apa? Sebab dia kata ada bersedap, ada sedap, ada lazat ketika bersentuh dengan perempuan. Jadi maknanya apabila kulit lelaki dan kulit perempuan bersentuh, lelaki perempuan yang ajnabi bersentuh, jadi ada timbul terasa sedap, lazat. Maka itulah ilat dianya. Dan jabat dengan tapak tangan akan faraj. Dan sebab dianya satu lagi pula, jabat mana sentuh dengan tapak tangan akan faraj, akan kemaluan.
Itu satu sebab. Jadi sebab yang batalnya satunya jabat sentuh akan dengan tapak tangan akan faraj. Tapi kalau ulama yang belah sana yang katanya tak boleh nak fikir, kenapa kalau yang manusia faraj, yang manusia tu batal kan, kenapa yang binatang tak batal pula? Begitu. Dan menyeka keluar suatu daripada dua jalan di dalam tidur. Jadi maknanya menyeka keluar sesuatu daripada dua jalan. Dua jalan tu lah jalan kencing, jalan qada hajat besar dalam tidur gini pada masa tidur. Jadi kenapa kalau kita tidur tu batal wuduk? Kalau nak kira ilat bolehlah. Kalau nak kira makna dia, kenapa boleh katanya kalau kita tidur tu batal wuduk? Sebabnya apabila kita tidur, barangkali ada keluar benda daripada mana satu daripada dua jalan itu. Tetapi kita tak sedar. Jadi maknanya biasanya kalau orang tu dia tidur, boleh jadinya. Boleh jadi berat sangkanya ada keluar daripada salah satu pada dua jalan. Sekurang-kurangnya keluar angin. Gitu. Jadi dengan sebab itulah tidur itu batalkan wuduk. Sebab tu tidur tu membatalkan wuduk. Sebab dia kalau kita tidur tu tepat sangkaan nak ada keluar daripada mana-mana satu pada dua jalan oleh sesuatu yang membatalkan wuduk. Dan dihubungkan dengan tidur gila ini diserupakan. Dan dihubungkan ini diserupakan dengan tidur gila. Jadi gila tu ambil hukum tidur. Sebab tidur, ketika kita tidur tu, kita hilang daripada kitanya kesedaran tu, sifat kesedaran tu dah hilang. Maka begitu juga gila lebih kuat daripada tidur lagi. Gitu. Kerana itulah ilatnya. Kerana yang disebut tadi, ilatnya ilat membatalkan wuduk. Jadi maknanya empat perkara yang lagi akan datang sebut tu setengah ulama dia kata boleh nak kira makna dia. Boleh kita nak fahamkan ilat dia. Kalau orang tanya kenapakah boleh jadi batal, sebab apakah boleh jadi batal wuduk apabila bersentuh kulit lelaki perempuan yang ajnabi, maka boleh jawab ilat dianya sebab dia pasal dianya ialah ada lazah ketika bersentuh. Di situ. Tu mana kata tadi apa dia? Membinasakan wuduk lazat pada menyentuh dengan perempuan. Jadi maknanya apa pasal, apa sebab, kerana apa boleh batal wuduk apabila bersentuh kulit lelaki perempuan? Jawabnya sebab ketika itu ada lazat. Gitu. Kemudian kalau orang tanya pula kenapakah jadi batal wuduk kalau sentuh kemaluan? Kalau bersentuh faraq, kalau bersentuh kemaluan tu kenapa pula jadi batal wuduk? Maka kita jawabnya kerananya ada bersentuh dengan tapak tangan akan kemaluan, sebab tu jadi batal. Kemudian kalau orang tanya pula kenapakah tidur itu membatalkan wuduk? Tidur itu membatalkan wuduk sebab kita tidur ni boleh jadi nak ada keluar benda daripada mana-mana daripada dua jalan itu. Lebih-lebih laginya angin. Maka sangat senanglah. Sebab kita tidur maknanya ketika tu tak boleh nak kawal. Apa nak keluar, dia keluarlah. Maka sebab itulah daripada ilat di sini dia fikir dia katanya kalau kita duduk, kalau kita tidur dalam keadaan duduk, maka terselamat apabila tetap tempat duduknya selamat daripada keluar angin dan sebagainya, maka tak batal wuduk. Sebab apabila tidur dengan secara menerap, dengan secara mengiring, dengan secara melentang, tak terjamin. Boleh jadi ada benda yang keluar. Lebih-lebih laginya yang senang keluarnya ialah angin. Tapi kalau kita duduk dan dengan tetap, tidak membatalkan wuduk.
Ha. Dan gila, pingsan masuk dalam hukum tidur sebab sama-sama tidak ada sifat sedar. Begitu. Jadi pendekatannya khilaf ulama lah tentang perkara-perkara yang membatalkan wuduk ini. Ada khilaf ulama. Khilaf di mana? Khilaf dalam mazhab Syafi'i, khilaf pada masalahnya ini perkara yang kita boleh faham ilat dia ke tidak boleh faham. Kalau katanya mengikut perkara yang pertama ialah kita tak boleh nak faham, tak boleh nak reti akan ilat dia. Maka semata-mata ikut syarak saja. Syarak kata buat begini batal, berlaku begini batal. Batal. Kenapa tak tahu, tak boleh nak tahu, tak boleh nak fikir. Apa sebab tak boleh nak fikir? Apa sebab? Kerana apa? Buat begini jadi begininya batal wuduk, berlaku begini batal wuduk. Tak tahu syarak kata batal, batal lah. Jangan kata banyak, jangan tanya banyak. Salah gitu. Tak payah fikir banyak lah. Tapi mengikut kaum yang kedua, dia katanya jadi kebanyakan daripada 4 tadi tu boleh kita fikirkan ilatnya, sebabnya. Tapi ada juga tak boleh. Sebab kalau kita fikir macam keluar sesuatu daripada 2 jalan tu batal wuduk kan. Tapi kenapa kalau kita keluar, kalau kita nak fikir dengan akal masalah kencing dia kalau nak kata keluar najis sebab tu batal. Kencing, qada hajat besar, sebab kalau kita katanya sebab keluar najis, sebab keluar benda, tapi tak mesti najis. Kalau keluar jenis batu pun batal wuduk juga. Lepas tu kalau keluar darah, kat badan, kat telinga, kat hidung, kenapa tak batal wuduk? Padahalnya keluar darah kat hidung kalau kita kira sama dengan kencing sebab sama-sama najis, sama-sama kena basuh. Tapi kenapa berdarah hidung, darah keluar kat hidung tak batal wuduk? Kalau kata buang benda cemah, tapi tak nanti cemah. Kalau dia seorang tu dia masukkan lidi, dia ambil lidi, dia masuk kat jalan kencing dia. Tiba-tiba lidi tu keluar. Maka batal juga wuduk. Padahal lidi tu bukan najis. Kalau kita kiranya. Kalau kita kira kenapa berpeluh tak batal wuduk juga. Pada peluh tu maknanya kekotoran yang dikeluarkan oleh badan juga. Kenapa? Banyak lagi lah. Taik mata, ingus, benda yang luat semua keluar pada badan tak batal wuduk. Jadi maknanya setengah-setengah tak boleh langsung kita nak fikir. Kenapa tu tak boleh nak tanya. Hanya semata-mata kita ikut syarak kata batal. Allah katanya ini batal. Batal lah. Jadi tak payah kita fikir banyak. Begitu. Itu mengikut setengah ulama. Kemudian kembali kepada asal masalah kita nak menyatakan sebab-sebab yang membatalkan wuduk. Dikatakan berhadas. Pertama daripada 4. Pertama daripada 4 keluar yang lain daripada mandi yang mewajibkan bagi mandi. Yakni keluar sesuatu daripada kubul atau dubur orang yang mempunyai wuduk. Yang lain daripada maninya yang wajib mandi. Jika ada ia hidup lagi wadah. Dia ni itu sebab yang pertama. Yang kita faham tu begitulah. Apabila kencing, apabila qada hajat besar, batal wuduk. Sekadar tu yang kita fahamnya. Yang selalu yang diajarkan katanya kalau kencing batal wuduk, kalau qada hajat besar batal wuduk. Bukan itu yang sebenarnya luas pada tu lagi. Yang sebenarnya luas pada itu lagi. Itu sekadar nak ajar sepitah lalu tu boleh lah. Untuk samutara tu katanya kalau kencing, kalau qada hajat besar batal wuduk. Tetapi yang dimaksud kata batal wuduk tu lebih luas pada tu lagi. Tengok dia katanya
pertama keluar. Keluar yang lain. Keluar benda lain. Yang lain, benda yang lain. Keluar yang lain, ini keluar benda yang lain, lain-lain daripada mani. Kita kenal lah mani tu. Keluar lain daripada mani. Mani ni lelaki pun ada keluar kan. Perempuan pun ada keluar mani. Tapi mani yang keluar yang lain tu yang mewajibkan bagi mandi. Nanti kita hurai balik. Mandi yang mewajibkan bagi mandi. Nanti kita hurai balik di situ. Yakni, hurai balik. Yakni keluar suatu. Keluar suatu. Keluar daripada kubul. Atau dubur. Keluar sesuatu. Sesuatu tu lagi akan datang dia akan cerita. Keluar sesuatu. Jadi sesuatu tu apa benda? Tengok depan sikit. Dia katanya sama ada keluar itu angin. Sama ada keluar itu ain benda. Boleh tengok lah. Boleh pegang lah. Atau rih atau angin. Jadi maknanya suatu tu tak kira lah benda apa sekalipun. Benda apa yang keluar tu dia kata yakni keluar. Suatu. Maka sesuatu tu umum, luas. Umum, luas. Nanti tengok lagi akan datang dia akan cerita dikehendaki sesuatu yang keluar tu apa benda. Tu lagi akan datang. Tepat yang kita baca saat ni. Keluar sesuatu. Keluar daripada kubul. Kubul. Inilah. Kubul sebelah depan ni. Senang nak cakap. Kubul ni sebelah depan, dubur sebelah belakang. Tempat qada hajat besar panggil dubur. Tempat keluar atau hadas besar panggil dubur. Kemudian kubul. Kubul kalau orang lelaki panggil zakar. Jalan kencing bagi orang lelaki itu dikata panggil kubul, nisbah bagi orang lelaki jalan kencing itulah. Tapi kubul kubul nisbah bagi orang perempuan tak dapat tidak kena bercakap benda begini. Kubul nisbah bagi orang perempuan dua, jalan kencing dan jalan keluar anak. Itu dikehendaki dengan kubul nisbah bagi orang perempuan. Jadi kubul orang lelaki itu zakat itulah. Dia satu tu sajalah bagi orang lelaki. Dia dikehendaki kubul bagi orang lelaki itu jalan kencing. Tetapi kubul nisbah bagi orang perempuan melekapi dua. Satunya jalan kencing, maknanya keluar sesuatu daripada jalan kencing, jalan keluar air kencing. Dan satu laginya ialah jalan keluar anak. Jalan keluar anak. Maka jadi maknanya nisbah bagi orang perempuan, kubul nisbah bagi orang perempuan maknanya ada keluar sesuatu daripada jalan kencingnya, artinya ada keluar sesuatu daripada jalan keluar anak. Maka batal wuduk. Kalau kubul nisbah bagi orang lelaki, maknanya ada keluar sesuatu benda daripada jalan kencing. Jadi maknanya orang lelaki ada satu saja. Ada jalan kencing saja, tapi orang perempuan ada dua jalan. Maknanya setiap dua jalan tu kalau ada keluar membatalkan wuduk. Kita tengok satu per satu. Benda ni huraian dia tu banyak juga tu. Tapi kalau kita dengar tu macam senang saja. Tapi tengok. Jadi maknanya keluar sesuatu daripada kubul atau dubur.
Lepas tu sesuatu tak mesti air kencing, tak mesti tahi. Gitu. Apa benda sekalipun dia keluar. Keluar daripada dua jalan. Ni dia yang kata dua jalan tadi tu. Satunya jalan kubul, yang keduanya jalan dubur. Itu dua jalan. Hanya nisbah bagi lelaki dua betul-betul lah. Tapi kalau tilik pada orang perempuan bukan dua, tiga. Dubur, keluar hajat besar, kubul, dua jalan. Nisbah bagi orang perempuan. Keluar tu siapa yang keluar? Yang katanya keluar sesuatu membatalkan wuduk. Jadi maknanya keluar sesuatu perkara daripada kubul atau dubur yang membatalkan wuduk. Mesti keluar daripada siapa? Keluar daripada orang yang mempunyai wuduk. Memanglah. Kalau tak ada wuduk, keluar tak batal wuduk. Faham gitu? Sebab tu dia kata keluar orang yang mempunyai wuduk. Mana kalau orang yang tidak ada wuduk, keluar itu tidak membatalkan wuduk. Sebab kita dah batal. Contohnya kita ada wuduk. Apabila ada wuduk, kemudian bersentuh di antara suami isteri. Bersentuh di antara suami, bersentuh kulit sajalah. Bersentuh kulit saja. Jadi batal wuduk. Selepas pada kita ada bersentuh tangan isteri kitanya atau tangan isteri bersentuh dengan tangan suami ke, maka kedua-dua batal wuduk. Kemudian kencing pula, maka kencing itu tidak membatalkan wuduk. Kencing selepas pada menyentuh tangan isteri itu tidak membatalkan wuduk. Kenapa? Sebab dia dah tidak ada wuduk. Tapi dia kenapa dia kata begitu? Sebab katanya benda ini membatalkan wuduk. Keluar sesuatu, kita cakap pasal apa sekarang? Pasal benda yang membatalkan wuduk kan. Jadi katanya keluar sesuatu membatalkan wuduk, mana keluar daripada orang yang ada wuduk. Kalau orang yang tidak ada wuduk, maknanya kalau keluar tu tak batal wuduk. Sebab nak batal macam mana wuduk tidak ada. Seperti ginilah, kita kencing kali yang kedua. Kita dah kencing kali yang pertama. Selepas pada kencing tu tidak ambil wuduk. Kencing pula kali yang kedua. Kencing kali yang kedua tu, contohnya selepas solat kita kencing. Memang ketika solat tu ada wuduk. Selepas solat kita kencing. Kencing yang pertama tu membatalkan wuduk. Duduk sekejapnya kita minum air banyak. Kencing pula kali yang kedua. Yang kedua batal wuduk tidak? Tak batal wuduk. Sebab kita tidak ada wuduk. Itu maksudnya begitu. Kemudian suatu yang keluar tadi, yang lain daripada maninya air mani. Mani ini ialah air yang keluar daripada ketika penuh syahwah, ketika jima'. Ketika sampai lazat dalam syahwah dia, dia keluarlah air maninya, tak kira lelaki perempuan. Jadi mana keluar suatu tu kena kait. Suatu yang membatalkan wuduk tadi tu suatu yang keluar daripada kubur yang bukan air mani. Yang lain daripada mani yang bukan mani. Tapi mani pun yang mewajibkan mandi. Mandi tu jiruh badan tu lah. Dia begini. Mandi ada dua. Keluar mandi, kita selalu faham katanya apabila keluar mandi, keluar air mandi wajib mandi. Tapi ada juga keluar mandi tidak mewajibkan mandi, hanya wajib ambil wuduk, membatalkan wuduk. Ada juga. Gini. Dia nak jelas tu kena tengok lagi akan datang masalah apa dia? Masalah sebab-sebab yang mewajibkan mandi.
Sebab-sebab yang mewajibkan mandi salah satunya ialah keluar mandi. Tapi mandi tu takut nak jadi keliru. Mandi saya mandi itu saya nak sebut bahasa Arab untuk nak menjadi berbeza sikit. Mandi makna ghuslun. Saya nak sebut ghuslun ganti pada tempat mandi, nak sebut katanya ghuslun. Lepas tu air mandi itu nak panggil air mani untuk nak jadi beza. Jadi air mandi yang mewajibkan mandi. Air mandi kalau wajibkan ghuslu, dia tidak membatalkan wuduk. Padahal dia keluar daripada zakar orang lelaki. Padahal dia keluar daripada jalan beranak bagi orang perempuan. Tapi air mandi ini dia mewajibkan ghuslun, faham ghuslun, mandi. Tapi dia syarat dianya keluar kali yang pertama. Lain pulaknya mandi kita sendiri keluar pada kali yang pertama. Itu yang mewajibkan al-ghuslu. Nah, air mandi, maniyun. Air mandi keluar kali yang pertama. Keluar kali yang pertama dan air mandi dia sendiri. Itulah katanya tidak batal wuduk. Hanya mewajibkan mandi. Ini kalau tak jimuk, kalau jimuk wajib mandi sebab jimuk. Wajib mandi sebab jimuk, kita katanya dia kait itu. Yang lain daripada mandinya yang wajib, yang mewajibkan akan mandi. Yang mewajib akan mandi. Mandi mana yang mewajibkan mandi? Ini mandi dia sendiri keluar pada kali yang pertama. Itu mandi yang mewajibkan mandi al-ghuslu. Tapi kalau mandi yang bukan dia sendiri, bukan mandi dia, maka tak wajib. Tak wajib mandi, bahkan membatalkan wuduk. Adakah begitu? Masalah perempuan. Masalah perempuan, ini mandi yang keluar bukan mandi dia sendiri. Membatalkan wuduk, tidak wajibkan mandi. Rupanya begini. Apabila suami isteri bersetubuh, apabila suami isteri bersetubuh. Apabila suami isteri itu bersetubuh, faham tak? Kata bersetubuh tu faham tak? Suami isteri itu bersetubuh, kemudian suami sampai syahwah. Pihak suami ni tak dapat tidaklah kena sebut benda gini. Suami sampai syahwah, keluar air mandi, masuk ke dalam rahim perempuan, isterinya. Tetapi isteri tidak sampai syahwah. Isteri tidak sampai syahwah. Apabila isteri itu tak sampai syahwah, maka tak keluar air mandi. Maka isteri kalau tak sampai syahwah, maka tak keluar air mandi. Jadi pada pihak suami sampai syahwah, maka lepas air mandi itu masuk dalam rahim perempuan. Maknanya air mandi masuk dalam kemaluan perempuan lah. Kemudian selepas pada jimuk tu, isteri mandi wajib. Mandi wajib. Sebab jimuk mesti kena mandi kan. Maka isteri mandi. Tapi isteri tak sampai syahwah. Tak keluar air mandi. Maka selepas pada dia mandi junub, tiba-tibanya nak solat masalah, ada keluar air mandi. Ada keluar air mandi. Air mandi siapa? Bukan air mandi dia sendiri. Bukan air mandi suaminya. Maka itu maknanya air mandi bukan air mandi dia sendiri yang
yang keluar. Maka itu membatalkan wuduk. Tidak wajib mandi, tak wajib ghuslun. Faham gitu? Sebab tu mandi yang mewajibkan air mandi mewajibkan mandi ghuslun ialah yang keluar yang mandi sendiri. Mandi sendiri. Kalau mandi yang lain tak wajib mandi, tak wajib ghuslun, hanya batal wuduk. Satu-satu. Lepas tu masalahnya mandi itu yang nak wajibkan yang wajibkan ghuslun itu ialah yang keluar kali yang pertama. Kalau dia keluar kali yang kedua, tak wajib mandi, hanya membatal wuduk, kena ambil wuduk. Macam mana? Air mandi keluar. Keluar yang pertama tu wajib ghuslun, wajib mandi. Tetapi dia simpan. Air mandi dia keluar, dia simpan. Dia simpan, dia masuk balik. Dia simpan, kemudian dia masuk balik dalam kemaluan dia, buat macam mana pun. Air mandi keluar, dia tadah, dia simpan, kemudian dia basuh balik. Tak payah tanyalah masuk balik sebab apa pasal masuk balik. Itu tak payah tanya. Kita nak kira hukum saja. Apa pasal dia masuk balik, itu tanya dia lah. Kita nak cerita hukum saja. Kemudian dia masukkan balik air mandi dia ke dalam zakarnya kalau orang lelaki. Kalau orang perempuan, dia masuk balik kepada baratnya, jalan beranak dia. Kemudian tiba-tibanya air mandi yang masuk balik tu, yang dia memasukkan balik tu keluar. Maka keluar tu makna keluar kali yang kedua, bukan kali yang pertama. Maka keluar kali yang kedua tu membatalkan wuduk. Sebab tu katanya air mandi mewajibkan ghuslun, mewajibkan mandi itu ialah mandi sendiri keluar pada kali yang pertama. Maknanya mandi, kalau mandi orang lain keluar daripada dia, maka tak wajib mandi, tak wajib ghuslun, hanya batal wuduk. Dan begitu juga mandi yang keluar pada kali yang pertama, itu mewajibkan ghuslun, wajibkan mandi. Tapi kalau keluar pada trip yang kedua, kali yang kedua, dengan sebab dia masuk balik, dia simpan, dia tadah, kemudian dia masukkan balik dalam kemaluan dia, maka keluar pula. Keluar pula tu membatalkan wuduk. Macam masuk, dia ambil batu masuk. Dia masukkan lidi, kemudian lidi itu keluar. Maka itu batal wuduk. Sebab tu dia katanya mandi yang lain daripada mandi yang mewajibkan mandi. Kalau air mandi mewajibkan mandi, tak batal wuduk. Mana begitu? Air mandi yang mewajibkan mandi, yang mewajibkan ghuslun, ini tak membatalkan wuduk. Sebab yang mewajibkan mandi. Mandi lebih besar daripada wuduk. Jadi maknanya air mandi yang cukup syarat tadi tu, dia mewajibkan mandi, mewajibkan ghuslun, yang lebih besar daripada wuduk. Sebab tu dia tak membatalkan wuduk. Lepas tu macam mana kalau katanya mandi keluar mandi semata-mata tu dengan tak jimuk, dengan tak sentuh, dengan tak apa, boleh jadi kata seorang tu dia tengok, kalau orang perempuan dia tengok orang lelaki, kalau orang lelaki dia tengok perempuan, dia tengok, boleh jadi tengok gambar telanjang ke masalah. Dia tengok, dia fikir, sehingga dia keluar air mandi. Padahal dia ada wuduk. Maka memanglah berdosa ke tidak, itu pasal lain. Kita nak cakap batal wuduk ke tidak, wajib mandi ke tidak. Ni nak cakap masalah tu situ saja. Berdosa ke tidak tu memanglah dah maklum lah tu. Tapi kita katanya keluar air mandi, orang ni dia ada wuduk, bukan dia tidur. Kalau tidur batal wuduk sebab tidur. Kalau kata keluar air mandi sebab dia jimuk, itu wajib mandi sebab jimuk. Bila. Lepas tu masalahnya keluar mandi, semata-mata keluar mandi, tidak membatal wuduk tu, kita katanya begitu tadi lah. Orang lelaki tengok orang perempuan tengok lelaki, kemudian dia fikir, dia khayal, dia fikir sehingga keluar air mandi dengan tak sentuh kemaluan dia. Atau sentuh pun dengan cara ada pakai sarung tangan ke, ada berlapik tan. Begitu.
Maka itu wajib mandi, tak batal wuduk. Begitu. Begitu. Jadi sewaktu yang keluar daripada kubul, sewaktu yang keluar daripada dubur itu, yang lain daripada air mandi yang mewajibkan mandi. Dah faham situ ya? Nanti masalah bab ghuslun lagi akan datang, dia akan cerita balik. Masalah mandi macam mana yang mewajibkan mandi. Jika ia hidup. Ini. Keluar sesuatu daripada kubul atau dubur membatalkan wuduk. Tajuk kita sekarang begitu kan? Tajuk kita sekarangnya begitulah. Keluar sesuatu daripada kubul atau dubur membatalkan wuduk. Kalau dia tu masih hidup. Orang yang keluar tu lah masih hidup lagi. Orang yang keluar sewaktu daripada dua jalan dia, kubul dan dubur tu masih hidup. Kalau dah mati tak batal. Kalau dah mati tak batal, macam mana pula orang mati tak batal pula? Gini, sebab kita ketika mandi itu ada ambil wuduk ke tidak? Ketika kita mandi mayat. Ketika kita memandikan mayat, kita ada ambil wuduk kepada mayat. Memanglah sunat, tak wajib. Sunat. Sunat ketika selepas pada kita mandikan mayat, belum nak kapan tu, jadi kita disunatkan kita ambil wuduk bagi mayat. Sunat kita ambil wuduk bagi mayat. Supaya dikapankan mayat itu dalam keadaan dia berwuduk. Supaya dikapankan mayat itu dalam keadaan dia itu berwuduk. Kemudian selepas pada kita mandi, kita ambil wuduk. Sebab pada kita memandikan dia, kita ambil wuduk kepada mayat itu, kita akad dia letak di atas kain kafan untuk nak kafan. Tiba-tiba ada keluar benda daripada kubul atau dubur dia. Kena batal wuduk ke tidak? Tidak. Sebab dia orang dah mati. Begitu. Itu maknanya jika ia hidup, jika ada ia hidup, maknanya orang yang keluar daripada kubur dan dubur dia sesuatu yang batal wuduk tu kalau dia orang hidup. Kalau dia orang mati, maknanya keluar pun tak batal wuduk. Faham gitu? Maka jadi mayat tu, maknanya mayat yang sudah diambil wuduk ke dia, mayat yang sudah kita ambil wuduk baginya, sekiranya selepas pada ambil wuduk tu ada keluar benda ke, keluar benda daripada kubul dia ke, atau keluar benda daripada duburnya, maka tak payah kita ambil wuduk sekali lagi pula. Sebab apa? Sebab keluar pun tak membatalkan wuduk baginya. Begitu. Memanglah. Jadi maknanya selepas pada kita mandi mayat, disunatkan kita ambil wuduk. Selepas pada kita ambil wuduk, ada keluar air macam air kencing masalah kemaluan kubul dia. Batal wuduk, kena ambil wuduk lain ke bagi dia? Ada. Terus kapan? Jadi tak batal wuduk. Jadi maknanya keluar sesuatu benda daripada mana-mana satu pada dua jalan tu membatalkan wuduk untuk orang hidup saja. Untuk orang hidup saja. Orang mati tak masuk. Gitu. Itu maksud katanya jika ada ia hidup. Itu banyak kaitan dia tu. Tak habis lagi. Lagi wadah. Nanti kita hurai balik. Lagi wadah. Ini kait bagi nak membatalkan wuduk lagi. Mana keluar sesuatu daripada kubul dan wuduk dan dubur membatalkan wuduk jika wadah. Kalau tak wadah, tidak membatalkan wuduk. Nanti kita hurai balik. Untuk hari ini kita sekadar itu dulu. Kita akan sambung pada kata lagi wadah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين